Apa kabar rakyat Malaysia secara keseluruhan? Kita berada di hari yang ke-5 PKP, hari ini 17 hari bulan Januari 2021. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun meminta agar MP untuk menulis surat kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk meminta agar proklamasi darurat dibatalkan bagi membolehkan satu sidang parlimen diadakan pada penghujung bulan Januari ini. Ini merupakan satu tindakan yang begitu dangkal. Bulan Januari ini. Ini merupakan satu tindakan yang begitu dangkal saya lihat dan sangat tamak. Anwar Ibrahim mempunyai cukup masa selama 22 bulan semasa pemerintahan Pakatan Harapan di bawah Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-7 dan Perdana Menteri yang ke-7,5, tetapi beliau gagal untuk sampai kepada niat dia untuk menjadi Perdana Menteri. Dan semasa tempoh pemerintahan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau juga telah membuat banyak percubaan untuk merosakkan keadaan, menekan kerajaan dan sering berkata bahawa dia ada numbers, tapi sehingga setakat ini beliau gagal untuk membuktikannya. Dan barangkali dengan penarikan sokongan oleh dua ahli parlimen, satu daripada Macang dan satu lagi daripada Datuk Nazri, kedua-duanya daripada UMNO, telah menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin dia melihat bahawa ini merupakan peluang bagi dia, tapi dia lupa bahawa rakyat secara keseluruhan pada hari ini merasa cukup khawatir, cukup takut, bimbang terhadap keselamatan diri dan keselamatan keluarga, rakan-rakan dan juga ekonomi yang sekarang berada dalam keadaan yang begitu teruk. Ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang sedang mengalami tekanan hidup. Apatah lagi kes semakin meningkat naik. Pada 12 hari bulan Januari, sebanyak 3,000 kes telah pun dikesan di seluruh Malaysia. Dan pada hari 15 hari bulan, kes tertinggi telah pun dicatatkan ketika itu, iaitu sebanyak 3,337 kes. Dan kemarin, ianya satu lagi peningkatan kes positif yang begitu menakutkan kita, telah mencapai angka 4,000 kes. Jadi, di seluruh Malaysia hari ini, kita melihat bahawa banyak kawasan telah menjadi kawasan merah. Dan ini bukan sesuatu benda yang kita sebagai manusia suka melihatnya, oleh kerana ramai yang kita dengar masyarakat yang telah pun positif COVID-19 dan ramai rakan-rakan kita yang terlibat di dalam perniagaan dan juga sektor-sektor yang lain terkesan teruk dengan COVID-19 ini. Tetapi ahli-ahli politik seperti Anwar Ibrahim masih lagi dengan sikap yang sedemikian. Beliau merupakan seorang penipu yang gagal dalam usaha beliau. Jadi telatah Anwar Ibrahim secara kumulatifnya membuatkan dia sebagai orang yang penuh dengan retorik yang pada ketika ini sebetulnya tidak lagi dapat diterima oleh cerita-cerita dongeng yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim. Ini sekarang adalah zaman yang sudah berubah. Masyarakat lebih terbuka dan capaian maklumat juga semakin luas. Lebih kurang 85% rakyat Malaysia menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, ada yang tengok YouTube dan berbagai lagi perkara-perkara yang telah pun kini semakin luas dan semakin dicapai oleh ramai orang. Walaupun di Sabah terdapat masalah seperti talian internet yang kurang baik dan sebagainya, tapi ianya tidak akan menghalang segenap rakyat untuk mendapatkan maklumat meskipun agak sukar, lambat dan sebagainya. Apatah lagi sekarang ini pendidikan melalui pembelajaran di rumah juga telah pun memberikan satu lagi paras capaian pengetahuan dan juga kemahiran menggunakan internet di kalangan ibu bapa dan mereka yang sudah berumur. Dan sepanjang PKP pada bulan Mac 2020, iaitu PKP yang pertama dan kini PKP yang kedua, rakyat banyak yang duduk di rumah dan menggunakan internet sebagai salah satu medium untuk mereka berhubung dengan orang lain, mesyuarat menggunakan aplikasi Zoom, sering membaca mesej-mesej daripada WhatsApp dan juga menggunakan Facebook. Ini adalah antara medium-medium yang popular di Malaysia. Dan mereka mengetahui apakah kisah-kisah politik dan apakah cerita-cerita yang telah pun berlaku pada ketika ini. Bila kita menyebut tentang majority, sokongan majority, kehebatan politik di Malaysia ini bukan setakat majority, tetapi adalah kerana ahli-ahli politik yang semakin hari semakin menambah muak rakyat untuk melihat bagaimana ahli-ahli politik terus bermain retorik, memainkan isu-isu yang untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik dan survival mereka.
Kita tahu ramai orang semasa pemerintahan Pakatan Harapan telah pun dihadapkan ke mahkamah dan mereka-mereka ini datang daripada UMNO. Tetapi ini seharusnya tidak menjadi satu alasan untuk pemimpin-pemimpin UMNO mencari jalan mudah untuk melepaskan diri daripada apa-apa juga perbicaraan mahkamah. Saya tengok Ahmad Mazlan cakap di dalam satu temu bual, saya merasa cukup kesal dengan apa yang dia sebutkan bahawa kerajaan hari ini juga zalim. Jadi zalim yang bagaimana kalau rakyat juga ingin tahu apakah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang yang dihadapkan ke mahkamah ini benar-benar bersih ataupun tidak. Jadi hanya melalui proses mahkamah baru kita dapat mengetahui bahawa fakta-fakta dan juga bukti-bukti yang ada yang boleh melepaskan mana-mana individu tersebut daripada tekanan undang-undang yang sedang mereka hadapi sekarang. Jadi ianya bukan suatu perkara yang zalim. Seharusnya pemimpin-pemimpin UMNO terutamanya dan juga pakar provokasi mereka, yaitu Ahmad Mazlan, muhasabahlah. Ahmad Mazlan pun ada kes mahkamah. Dia perlu membersihkan nama diri dia di mahkamah. Kita kembali bercakap tentang Anwar Ibrahim. Dan apakah pandangan orang-orang Sabah berkaitan dengan Anwar itu sendiri. Dahulunya Anwar Ibrahim dilihat sebagai idola bagi pemimpin-pemimpin muda, orang-orang muda, dan PKR ketika itu dengan ideologi reformasi mereka menarik minat ramai orang-orang muda untuk bersama-sama dengan Anwar Ibrahim. Tetapi pada ketika ini keadaan itu jelas nampak berubah. Ya, nampak pemimpin-pemimpin lama, pejuang-pejuang lama di dalam PKR semakin hari semakin ramai yang meninggalkan perjuangan dan ada yang telah pun diminta untuk menjawab kenapa mereka tidak boleh dipecat dan sebagainya. Tindakan-tindakan disiplin. Dan beberapa sahabat saya pun telah pun keluar daripada PKR dan kini berada di dalam Perikatan Nasional. Dan masalah sebenar kita tentang Anwar. Masalah sebenar Anwar adalah credibility. Dia bukan lagi Anwar yang membangkitkan semangat reformasi yang mula dimarakkan pada tahun 1998. Masa telah berubah dan perjuangan panjang membawa kesan sebaliknya kepada beliau. Dan ini mengurangkan kredibiliti pribadi dan juga daya tarik daripada segi ideologi. Kita lihat keajaiban beliau dalam masa berpidato juga semakin berkurangan. Dan pendekatan-pendekatan beliau, pendekatan-pendekatan hebat beliau semasa berkempen, ucapan yang berapi-rapi, nampak tidak begitu bertenaga. Dan agak menyedihkan bahawa kita melihat Anwar kehilangan banyak identiti lama beliau. Dan kini beliau dengan identiti baru sebagai seorang penipu di Malaysia. Menipu rakyat, menipu pemikiran rakyat. Dan beliau hanya mampu memanipulasi keadaan. Saya katakan bahawa Anwar Ibrahim hari ini sebenarnya kehilangan kredibiliti. Orang dah tak percaya. Kita dengar dulu cerita tentang seorang gembala dengan kambing-kambing yang digembalanya. Dan dia berteriak ke kampung, menipu orang kampung bahawa ada singa yang hendak membaham kambing yang peliharaannya. Dengan wajah yang betul-betul serius, dia nampak macam ketakutan dan sebagainya. Orang-orang kampung pun pergi tolong. Bila sampai di sana, dia ketawakan orang kampung. Dan dia berjaya menipu orang-orang kampung. Orang-orang kampung memang jenis yang baik hati, yang mahu membantu orang lain. Kali kedua dia melakukannya lagi. Dan orang kampung sekali lagi telah pun berkejaran untuk membantu beliau, bawa lah apa-apa semualah. Tapi bila sampai di tempat dia menggembala kambing, mereka tak nampak pun singa tersebut. Dan si gembala tadi ketawa, berdekah-dekah. Kerana dia telah mampu membohong dan orang percaya dengan dia. Jadi dia happy lah. Sebab dia dah berjaya memperbodohkan orang lain. Tapi bagi kali yang ketiga, betul-betul harimau masuk dan membaham kambing dia. Dia lari semula ke kampung dan bagi tahu dengan orang kampung bahawa ada singa. Kali ini dia cakap betul-betul ada singa. Orang kampung langsung tak percaya. So, hakikatnya cerita itu dengan cerita Anwar Ibrahim adalah cerita yang sama. Anwar adalah seorang yang menipu sebenarnya di dalam perjuangan beliau hari ini. Jadi dia rasa bahawa inilah kesempatan yang dia miliki untuk melemahkan kerajaan PN pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan di dalam kabinet beliau. Jadi sebenarnya Anwar seperti yang saya katakan tadi sudah kehilangan kredibiliti dan sebenarnya adalah merupakan seorang yang gagal dalam usaha beliau.
Sepatutnya dia meneruskan gerak kerja beliau, membantu parti beliau, membantu rakyat beliau di Port Dickson dalam masa pandemik ini dan di seluruh negara dalam keadaan yang terkesan akibat daripada banjir dan sebagainya. Ini sepatutnya pemimpin-pemimpin politik ini memainkan peranan mereka sebagai seorang wakil rakyat yang sejati, membantu rakyat, bukannya dengan mengadakan isu-isu yang kelihatannya hanyalah isu-isu yang dikumandangkan pada saat rakyat tertekan. Lihatlah di kampung-kampung yang telah pun menghadapi keadaan banjir pada hari ini. Mereka membina rumah, membeli perabot di rumah, membeli barang-barang elektrik, buku-buku yang rosak, pakaian yang berlumpur, keadaan rumah yang teruk. Mereka sebenarnya bekerja untuk mendapatkan kesemuanya. Membina rumah, membina keluarga mereka, beli perabot, beli TV, beli radio, beli mesin basuh dan sebagainya. Ini semua adalah daripada titik peluh rakyat. Mereka tak ada pencen, mereka tak ada gaji, mereka kalau melawat ke parlimen kena buang duit, tapi ahli parlimen kalau pergi hadir ke parlimen ada allowance, ahli parlimen ada gaji, ada pencen, ada kedudukan yang baik, boleh pakai kereta yang bagus, dapat beli rumah. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Jadi rakyat biasa yang terkesan dengan keadaan apabila banjir ini. Mereka tak peduli langsung berkaitan dengan pemikiran ahli politik yang kritis seperti ini. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka nak membersihkan rumah, membeli peralatan baru, menggantikan yang sudah rosak, menyuci rumah, menyuci pakaian yang berlumpur dan sebagainya. Ini tidak dialami oleh Anwar Ibrahim pada masa sekarang. Dan ini hanya dihadapi oleh rakyat biasa. Seharusnya Anwar Ibrahim menunggu sehingga pada bulan Ogos, apabila darurat sudah pun tamat tempohnya, dan kemungkinan besar pilihan raya diadakan selepas itu. Seperti mana aku janji Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa beliau tidak ada niat langsung untuk menghalang pilihan raya diadakan. Tetapi biarlah selepas pandemik COVID-19 dapat diatasi dengan pemberian vaksin kepada 70% rakyat Malaysia khususnya. Supaya rakyat berada di dalam keadaan yang selamat. Selamat untuk keluar rumah, selamat untuk pergi bekerja, selamat untuk membina semula ekonomi mereka, selamat untuk melawat keluarga-keluarga mereka yang telah pun jauh, tinggal berasingan dengan mereka, ibu bapa dapat dirapatkan semula dengan anak-anak yang tinggal berjauhan, dan kita dapat menikmati suasana hidup yang lebih berkualiti selepas menerima vaksin tersebut. Dan ekonomi kita akan kembali berkembang selepas itu. Tidak ada lagi perasaan takut dan gemetar rakyat untuk keluar rumah. Tetapi memanglah rakyat perlu mengamalkan berbagai penjagaan SOP. Pemimpin-pemimpin sering bercakap, jaga SOP, jaga SOP. Tetapi saya melihat, pemimpin sendiri tidak jaga SOP. Ketika bercakap dengan wartawan, tak tutup pelitup muka. Begitu dekat. Penjarakan sosial tidak dikawal. Bersalaman dan sebagainya. Ini berlaku. Dan apakah ini merupakan satu teladan yang baik untuk rakyat? Jadi apabila kita bercakap kembali tentang Anwar Ibrahim, seorang tokoh politik yang begitu terkenal di Malaysia, telah mengalami kesusahan dan kesulitan di dalam perjuangan politik. Menarik cerita dia. Tapi bila sampai ke saat sekarang, kita lihat Anwar Ibrahim sebenarnya sudah lupa. Reform masih yang dia laung-laungkan. Sepatutnya sekarang ini bukan dia yang nak minta rakyat reform, tapi dia kena minta diri dia sendiri reform. Cita-cita beliau hanya untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi apakah beliau mempunyai kredibiliti dan keupayaan? Itu sesuatu yang masih lagi menjadi satu persoalan. Apa yang kita lihat sekarang ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional dengan parti-parti komponen di dalam Perikatan Nasional, dan juga mereka-mereka yang berada di dalam kerajaan Perikatan Nasional hari ini, termasuklah BN, termasuklah PBS, dan parti-parti yang lain, GPS daripada Sarawak, sudah mempunyai satu tim yang cukup baik dalam mentadbir urus dan menyelesaikan masalah-masalah rakyat, terutama yang berkaitan dengan pandemik, berkaitan dengan ekonomi, keselamatan, kesejahteraan rakyat, kesehatan rakyat, dan memberikan bantuan-bantuan yang rakyat perlukan di saat rakyat benar-benar memerlukan. Pada ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan, mereka memberikan subsidi RM30 dan sebagainya. Anwar Ibrahim tak bantah pun. Sebab itu perlu untuk berikan bantuan kepada rakyat, tetapi mereka hanya menyogokkan benda yang macam gula-gula saja. Bagi budak-budak makan gula-gula yang kita nampak dibungkus dengan gah tapi isinya kecil dan rasanya cuma sedikit dan hanya segelintir pihak yang menikmati. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan Perikatan Nasional hari ini adalah bantuan yang lebih menyeluruh. Hari ini ramai orang yang memainkan isu KWSP, moratorium dan sebagainya. Karena perkara ini sudah pun dijawab sebenarnya.
rakyat biasa pun sudah menerima. Tetapi pemimpin-pemimpin politik masih menggunakan isu ini. Saya tak nampak tujuan sebenar mereka bukan ini. Mereka melihat benda-benda yang lain, bukan soal ini. Jadi mungkin perasaan yang agak-agak tamak dan sebagainya. Jadi apa kata kalau pemimpin-pemimpin politik hari ini bermusyawarah dan kembali kepada struktur asal, yaitu membiarkan rakyat untuk seketika dalam tempoh 6 bulan, berikan rakyat bernafas, berikan rakyat ini masa yang cukup untuk membangunkan diri mereka, berikan masa untuk rakyat untuk membangunkan keyakinan semula. Yakin bahawa mereka boleh keluar rumah dalam keadaan yang selamat. Yakin bahawa anak-anak mereka pergi ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Yakin bahawa ekonomi akan makin berkembang. Yakin bahawa apabila kita berada di dalam kelompok masyarakat kita, satu masa nanti memberikan harapan bahawa kita berada dalam kelompok yang selamat. Dan kepada ahli-ahli politik seperti Anwar Ibrahim, tolonglah kalau otak dan pemikiran sudah jatuh ke kepala lutut, kembalikanlah ke dalam kepala yang asal. Karena itu sajalah caranya untuk Anda berpikir secara rasional. Jumpa lagi. Bye. Welcome to my channel. Alright.